Musim memetik dan buah keemasan itu diangkut ke Kelang. Musim memetik selalunya meriah, tetapi masa itu emas. Oleh sebab buah-buahan itu sudah cukup tua dan ranom, maka segala pekerjaannya mesti pantas supaya dimasukkan buah-buah itu ke dalam tin dalam masa 24 jam. Kekayaan tanah Melayu bukan saja dengan timah dan getahnya. Dan di masa ini, manakala harga pasaran tidak tetap, maka sayugialah sesuatu negara itu menambahkan hasilnya. Sungguh pun perusahaan nanas ini masih baru, tetapi 20,000 ekar telah diusahakan dan banyak lagi tanah-tanah baru dibuka tiap-tiap tahun. Buah-buahan itu pun tiba di Kelang. Beratus-ratus pekerja ada bersedia nak menyajikannya ke seluruh dunia. Dan lori-lori itu balik ke ladang mengambil lagi. Di bekas tanah lembah Johor di pantai barat Melaya ini, buah keemasan masak ranom dengan kuasa matahari dan udara yang nyaman. Kini sampailah masanya untuk dipetik oleh garis-garis jelita dengan pisau. Buah nanas ini berasal dari Amerika Selatan. Seperti benda-benda lain di tanah Melayu, dibawa oleh klasi-klasi kapal bangsa Spanyol dan Portugis dalam kurun yang ke-16. Nanas-nanas ini tumbuh dengan suburnya dan merebak di seluruh tanah Melayu, bersesuaian benar dengan keadaan negeri ini hingga jadi satu jenis baru yang terkenal kerana manisnya. Buah ini sangat tahan dan kulitnya yang tebal itu memelihara isi di dalam walau berapa kasar kita mengejakannya. Rumah-rumah pekerja ladang nanas ini didirikan di tengah-tengah ladangnya, jauh dari pekan. Tetapi semua disusun dengan rapi dan sempurna bagi kesenangan 4,000 orang penduduk-penduduknya. Gaji pekerja-pekerja itu datangnya dengan jalan udara. Tetapi lain-lain kemauan boleh didapati dalam kampung itu sendiri. Pihak pengelolanya mendirikan rumah-rumah, kedai-kedai, klinik, sekolah, juga padang-padang sukan. Kuat kuasa mereka terhad di sini saja. Pekerja-pekerja boleh membelanjai wang gajinya mengikut cara kehidupan masing-masing. Kerja sedia menunggu. Rumah baru ada disiapkan. Sekolah pun ada untuk kanak-kanak mereka. Hingga kan pekan itu pun boleh dibentuk mengikut kehendak mereka.
kerana penduduk-penduduk itu sangat cergas dan mempunyai kegiatan seperti pembuka-pembuka negeri baru. Kita tak boleh berleka di sini saja kerana ini musim memetik. Yang ini segala-galanya mesti pantas sebelum buah nanas ini rosak atau busuk. Penyiasatan dijalankan tiap-tiap hari untuk menetapkan darjah kebagusan hasil perusahaan itu. Setengah kelang pula menyiasat cara yang lebih baik bagi memasukkan nanas itu ke dalam tin. Sekian pendapat mereka itu dilanjutkan ke seluruh perusahaan nanas. Dalam peperangan yang lalu, kelang dan ladang nanas itu tertinggal berkarat dan menjadi hutan. Selepas itu, segala usaha untuk memulihkannya serta mencapai semula pasar dunia telah dicuba. Dengan menggunakan jentera-jentera baru dan kerja yang lebih giat, maka mutunya berbalik seperti sedia kala. Buah ini diperingkat-peringkatkan mengikut kebagusannya. Tiap-tiap peringkat ada tandanya sendiri dan berlainan pula bentuknya mengikut kehendak beberapa pasaran. Ada yang dihiris nipis-nipis, ada yang bersegi-segi, ada yang berbunga-bunga. Ada juga air nanas untuk minuman dan isinya untuk dijadikan halwa. Selepas itu, ditampalkan tanda-tanda yang berwarna-warni, maka barulah dihantarkan ke merata-rata tempat di seluruh dunia. Perusahaan ini teratur. Sekian pegawai kelang dan ladang adalah ahli dari lembaga pusat yang menetapkan satu dasar yang tertentu bagi cara menanam, menyiasat dan menjual. Mereka menimbangkan surat-surat permintaan dari peladang-peladang yang nak membuka ladang nanas. Bersama-sama dengan pakar-pakar tanaman kerajaan, mereka memberi segala bantuan agar dapat peladang-peladang baru itu berjaya.
Kebanyakannya, tanah-tanah baru itu hutan tebal. Jadi, teruk juga menebang dan membersihkannya. Pokok-pokok ini tak berapa harga kayunya dan eloklah dibakarkan. Tanah ini bekas tanah paya, tak boleh menumbuhkan pokok-pokok yang besar. Tetapi kalau diusahakan, boleh menyuburkan pokok-pokok nanas. Hutan yang dibakar itu pun lama-kelamaan menjadi baja untuk pokok-pokok nanas yang baru hidup itu. Kemudian sesudah sahaja terang hutan itu, maka tibalah pula pasukan penanam nanas. Tak susah menanam nanas. Cambahnya daripada buah yang tua atau masak itu dipotong dan dicocok ke dalam tanah. Anak-anak nanas ini dijaga dengan cermatnya. Di sekelilingnya mesti digembur supaya tiada terbuang bajanya. Sejenis baja obat bagi menambahkan kesuburannya. Kemudian pokok-pokok itu disiram pula dengan obat amonia yang memberi baja nitrogen. Musim-musim memetik 2 kali tiap-tiap tahun. Lat 4 bulan. Ahli-ahli sains sedang membuat beberapa percubaan supaya dapat nanas itu mengeluarkan hasil yang tak berhenti-henti. Kini tumbuhlah pokok-pokok itu. Setahun kemudian muncul pula seakan-akan bunga. Sebulan kemudian berputik rupa buah nanas. Setelah genap 3 bulan, buah-buah itu pun beransur masak. Inilah masanya bagi membuang segala tumbuhan di sekeliling pokok-pokok nanas itu supaya subur dan tidak terbantut. Nah, inilah dia mustika-mustika yang menarik, hasil dari sinaran sang surya Melaya, juga dari perusahaan ahli-ahli sains. Pemeriksaan akhir oleh ahli-ahli sains kerajaan yang kerjanya menetapkan kebaikan mutu darjah yang tinggi dan diakui oleh seorang pakar. Lazat. Isinya yang diiris-iris dan disegi-segi serta dibunga-bungakan itu pun dimasukkan ke dalam tin-tin dengan beberapa tanda perniagaannya untuk sajian di atas meja di seluruh dunia. Seperti garis-garis jelita yang menanamnya, mustika manis dari tanah Melayu ni, manis dan lazat, tiada tolok bandingnya di seluruh dunia ini.